Okey, seterusnya kita sambung untuk bahagian C, penulisan esei. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama, soalan 18. Okey. Okey, Malaysia telah berusaha memajukan bidang pertahanan maritim. Jelaskan kebaikan ke atas negara dan serantau. Okey. Di sini slide yang terpapar ni cikgu highlightkan perkara-perkara penting, kata kunci yang terdapat dalam soalan 18. Okey, untuk ayat yang pertama, okey, soalan ini mengandungi dua ayat, okey, iaitu Malaysia telah berusaha memajukan bidang pertahanan maritim. Manakala ayat yang kedua, jelaskan kebaikan ke atas negara dan serantau. Okey, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Okey, berdasarkan soalan 18, okey, apa yang perlu diberi perhatian? Perkara pertama yang perlu diberi perhatian iaitu kata tugas. Okey, kata tugas jelaskan. Di manakah kedudukan kata tugas jelaskan? Iaitu berada di tengah-tengah. Apa maksud berada di tengah-tengah? Iaitu jelaskan kebaikan ke atas negara dan serantau. Bermaksud soalan direct. Bermaksud kehendak soalan jelas. Iaitu soalan hanya mengkehendaki calon atau pelajar menyenaraikan, mengemukakan hanya kebaikan. Kebaikan apa? Rujuk pernyataan sebelumnya, iaitu Malaysia telah berusaha memajukan bidang pertahanan maritim. Jadi untuk soalan ini isunya iaitu pertahanan maritim. Okey, jadi soalan perlulah maksudnya berkehendakkan kebaikan pertahanan maritim yang Malaysia usahakan. Okey, yang Malaysia berusaha memajukan bidang pertahanan maritim. Apakah kebaikan Malaysia berusaha memajukan bidang pertahanan maritim ataupun kepentingan pertahanan maritim ke atas negara dan ke atas serantau? Bukan hanya ke atas negara Malaysia, malah juga kepada negara serantau, negara-negara jiran, negara-negara Asia Tenggara. Jadi jelas soalan ini mengkehendaki kamu menyenaraikan kebaikan pertahanan maritim ke atas negara dan serantau. Okey, analisis soalan kita lihat semula dengan lebih jelas berdasarkan paparan ini. Okey, tema keselamatan atau pertahanan, isu skopnya iaitu pertahanan maritim. Kombinasi jawapan 5+0. Skop jawapan iaitu hanyalah kebaikan pertahanan maritim ke atas negara dan serantau. Dan kedudukan kata tugas berada di tengah-tengah. Jelaskan kebaikan. Okey. Jadi di sini dicadangkanlah idea untuk soalan ini. 5+0. Kepentingan, kebaikan pertahanan maritim kepada negara dan serantau. Okey, jadi kepentingan atau kebaikan pertahanan maritim terhadap negara dan serantau antaranya merangkumi pertama, dapat menjaga keselamatan negara. Menjaga keselamatan negara. Kedua, melindungi khazanah negara. 3. Pertahanan maritim juga dapat mengelakkan pencerobohan. Pertahanan maritim juga dapat menjaga laluan kapal dagangan antarabangsa. Dengan adanya pertahanan maritim juga dapat mengawasi ancaman-ancaman lanun. Seterusnya, dengan adanya pertahanan maritim dapat meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa. Okey, kamu hanya perlu memberi 5 idea utama sahaja apabila menjawab setiap soalan esei. Idea yang ke-6,
Di sini ada idea-idea yang boleh kamu kemukakan. Kamu perlu pilih 5 daripada 6 atau beberapa jawapan yang kamu peroleh. Jadi menggunakan kebijaksanaan kamu apabila menjawab soalan bahagian C, apabila menjawab soalan esei, perlulah menyenaraikan sebanyak mungkin idea-idea yang mungkin pada pandangan kamu relevan. Kemudian perlulah disusun mengikut prioriti, mengikut keyakinan kamu. Yang manakah yang perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan, yang mana perlu disingkirkan hanya kerana untuk memilih yang terbaik, iaitu hanya 5 idea utama sahaja. Okey, berdasarkan soalan ini, okey, kamu boleh pilihlah 5 daripada 6. Okey, sama ada 1 atau 2 atau 3, 4, 5 atau 6. 5 daripada 6 yang pada pandangan kamu mempunyai maklumat yang cukup, yang jelas untuk dihuraikan dengan baik. Dan yang penting, pemilihan idea-idea tersebut tidak berlakunya pengulangan atau mempunyai maksud yang sama. Okey, kita lihat yang pertama, menjaga keselamatan negara. Secara ringkasnya, dah tentu pertahanan maritim menjaga keselamatan negara. Kerana pertahanan maritim menjaga perairan sempadan negara daripada berlaku ancaman-ancaman yang boleh mencetuskan sesuatu suasana yang boleh mengancam negara, khususnya dari aspek keselamatan. Manakala yang kedua, melindungi khazanah negara. Secara ringkasnya, pertahanan maritim mampu melindungi khazanah negara seperti khazanah-khazanah alam sekitar, khazanah-khazanah yang ada di laut seperti terumbu karang dan sebagainya daripada diganggu gugat oleh pihak yang tak sepatutnya. Untuk ada yang ketiga, mengelakkan pencerobohan. Okey, sudah tentu dengan adanya pertahanan maritim, mengelakkan pencerobohan seperti pencerobohan nelayan dari negara-negara berdekatan, negara-negara jiran. Untuk idea yang keempat, menjaga laluan kapal dagangan antara bangsa. Dengan adanya pertahanan maritim, sama ada di negara Malaysia atau di mana-mana negara serantau, mampu menjaga laluan kapal dagangan antara bangsa. Disebabkan kedudukan Malaysia dan negara-negara serantau di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, iaitu laluan strategik untuk kapal-kapal dagangan antara bangsa sebagai laluan utama. Yang kelima, mengawasi ancaman-ancaman lanun. Okey, ancaman-ancaman lalun bukan sahaja antara sesama negara jiran, malah lanun tersebut hadir ataupun daripada negara-negara luar, daripada negara serantau. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama serantau dan antara bangsa. Apabila ada usahanya untuk usaha-usaha untuk pertahanan, usaha-usaha untuk mewujudkan, memantapkan, memperkasakan pertahanan maritim, secara tak langsung hubungan atau kerjasama antara Malaysia contohnya dengan negara-negara jiran dapat diperkasakan, dapat dipertingkatkan antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, untuk menjawab soalan ini, bukti-bukti cikgu paparkan beberapa contoh artikel sebagai maklumat tambahan.